Kita baca tak akhbar setiap hari? Tak baca. Bacalah akhbar setiap hari kan. Berita yang menghiburkan hati kita ataupun merusingkan kita, menyakitkan hati kita. Kenapa? Sebabnya orang Islam tak menjadikan Quran nikmat yang paling besar. Quran sekadar hanya untuk bahan bacaan, untuk setelah dah penat baru nak baca Quran kan. Malam Jumaat surah tertentu, maka mereka letak Quran nombor 2, nombor 3, bukan nikmat yang terbaik. Maka tak lahirlah umat yang terbaik, sebab Quran tak dijadikan kitab yang terbaik. Betul? Ni kan. Berapa jam kita pegang telefon? Berapa jam kita pegang Quran? Betul tak? Tak payah kita tak cerita orang lain, kita sendiri ni, kita sendiri. Tak payah cerita pasal orang lain kan, kita sendiri. Kalau betul Quran nikmat yang lebih besar daripada segala-gala, kita banyak pegang Al-Quran, kita banyak baca Al-Quran. Betul tak? Kita banyak hafal Al-Quran, kita banyak tadabbur Al-Quran. Kalau betul Quran nikmat terbesar. Tapi realitinya tak. Betul kan? Berapa minit je kita pegang Quran, berapa ayat je kita tadabbur setiap hari. Makna Quran ni bukan nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Sebab itulah hidup kita tak berubah apa-apa. Orang tak nampak, oh hebat dia ni, akhlak dia luar biasa. Orang tak nampak. Kadang-kadang yang hafal Quran, akhlak dia lebih kurang dengan yang, betul kan? Ataupun ini satu fitnah. Betul. Jadi sekarang kita sama-sama fikir bagaimana nak jadikan Quran tu betul-betul nikmat paling besar. Cakap kerana Quran, diam kerana Quran suruh diam. Pergi makan sebab Quran suruh. Kita akan jadi satu umat yang hebat. Tapi makan kerana nafsu, berjalan kerana nafsu, pergi pantai kerana, walaupun mulutnya membaca Al-Quran. Sebab tu Nabi mencela, Nabi beritahu siapa ni? Golongan Khawarij kan. Golongan Khawarij. Apa yang Nabi sebut pasal Khawarij? Solat Khawarij ni mana yang terkeluar daripada Islam kan. Bila Nabi sifatkan orang Khawarij, apa antara yang Nabi sifatkan? Solat kamu tak boleh lawan solat mereka. Puasa kamu tak boleh lawan puasa orang Khawarij. Ibadat dia hebat. Tapi bila dia baca Quran, dia baca Quran tak? Baca. Tapi sampai ke Al-Qum. Solat, puasa, tapi keluar daripada Islam. Sebab dia baca, bukan tak baca Quran, tapi Quran hanya sampai ke sini. Maksud apa? Tak difahami, tak dihayati. Tengok. Jadi jangan kita berbangga dengan baca Quran, dengan solat, dengan puasa. Sebab Khawarij ibadatnya lebih hebat daripada kita. Tapi Nabi kata terkeluar daripada Islam. Kalau kita sebut ni mungkin bunyi macam kasar lah kan. Dia semua perancangan di belakang tabir. Yang saya sebut bila tadi ke? Perancangan di belakang tabir. Apa dia? Perancangan siapa ni? Di belakang tabir makna tak nampak lah. Siapa? Yahudi nampak. Syaitan lah. Kan? Perancangan syaitan supaya apa? Orang kita jangan fokus pada ajaran Al-Quran. Maka dia buat apa? Apa kata orang kafir yang Allah rakam dalam Al-Quran? Orang kafir kata apa? Jangan dengar Al-Quran. Maksudnya jangan dengar dan faham. Sifu mereka siapa? Syaitan. Kalau ada juga orang nak dengar, pastikan mereka tak fokus. Buat bising, ataupun fokus pada tajwid saja, ataupun fokus pada taranum, fokus pada khatam. Sebenarnya itu perancangan siapa? Syaitan. Dan orang kafir kata apa? Dengan cara itu sahaja kamu akan sentiasa menang. Kan? Orang kafir boleh mengatasi orang Islam. Sekarang kan, di mana-mana orang kafir mengatasi. Betul tak? Apa rahsia mereka? Adakah sebab orang Islam lemah ekonomi? Adakah orang Islam sebab lembek? Nak angkat berat pun tak mampu? Tak. Apa sebab? Sebab tu orang kafir ni relax aja. Dia tak payah berperang dengan orang Islam. Dia gunakan apa? Walghaw, lara kan. Salah satu alat lara ni apa ni? Ni. Ya, betul. Berapa jam kita habis? Memang perancangan dia. Sedarlah muhasabah diri kita. Patut tak? Dengan kata-kata manusia kita habis berjam-jam. Dengan kata-kata Allah kadang-kadang satu hari tak ada satu ayat pun kita habiskan masa. Patut tak? Sangat-sangat tak patut. Seolah kita rasa Quran ni bukan nikmat. Ya Allah. Ni fitnah besar ni. Ni konspirasi Dajjal. Lah, Dajjal. Yalah, kadang-kadang kita duk bincang pasal konspirasi Dajjal. Sebenarnya kita pun terperangkap dengan konspirasi Dajjal. Banyak masa kita bincang apa yang orang kaji, betul? Tapi ayat yang Allah cakap kita tak faham. Perangkap tak? Perangkap. Cuba buka surah ni, surah Fatir, ayat yang ke 29 dan 30. Okey, tengok. Cuba tengok. Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Di sini membaca maksud apa tu? Pastilah baca dan faham dan amalkan. Jadi Allah nak puji. Siapa ni? Yang baca kitab Allah. Kemudian wa aqamu as-salat. Soalan,
baca kitab Allah dengan solat, mana lebih penting? Dua-dua penting kan? Tapi mana lebih penting? Solat kan? Tapi Allah sebut yang mana dulu? Baca kitab Allah. Tak lain tu. Baca kitab Allah dan mereka mendirikan solat. Jadi mana yang lebih penting? Tadabbur Al-Quran ke solat? Tadabbur. Betul? Tapi sekarang ramai orang solat ke ramai orang tadabbur? Ramai orang tak ikut tertib. Sebab itulah solat mereka tak memberi kesan. Sebab solat mereka bukan berdasarkan kefahaman Al-Quran. Kalau mereka solat berdasarkan kefahaman Al-Quran, akan berlaku perubahan. Boleh faham? Sebab apa? Allah kata apa dalam Quran tentang solat? Inna salata tanha anil fahsya'i. Sesungguhnya solat yang betul, kesannya apa? Mencegah kemungkaran. Siapa cakap tak? Quran kan? Orang ni dia solat, dia tak faham Quran. Lepas solat dia buat mungkar. Bercanggah tak dengan ayat Quran? Bercanggah. Kenapa berlaku macam tu? Solat tapi buat mungkar. Sebab dia tak ikut proses. Proses patutnya kenapa dulu? Tadabbur Al-Quran. Akhirnya lepas solat buat mungkar. Lepas solat buka aurat. Lepas solat cakap bohong. Akhirnya Allah kata fawailun. Dia tak baca juga ayat tu. Jadi dia rasa solat dia macam okey je. Ramai pelajar kata, Ustaz, takkanlah solat masuk neraka? Solat ni bukan karaoke. Solat takkan masuk neraka? Dia ingat saya yang cakap. Dia baca tak ayat fawailul musallin? Baca, dia hafal pun. Tapi dia tak faham. Jadi dia rasa bila solat mesti masuk. Dia tak. Sebab tu Allah kata baca Quran dulu, solat. Sebab apa? Bila solat mesti mencegah kemungkaran. Macam mana kamu akan cegah kemungkaran kalau kamu tak tahu apa itu kemungkaran? Kemungkaran kita nak tahu dari mana? Dari mana kita nak tahu benda tu mungkar ataupun ma'ruf? Quran. Boleh faham? Sebab tu proses kena tadabbur, kena baca Quran, barulah solat. Lepas tu apa dia? Infak. Jadi kalau dia baca Quran, dia jumpa tak ayat Allah dorong orang supaya berinfak dan Allah bagi tahu ganjaran sangat besar. Dia jumpa tak ayat tu? Bila dia jumpa dia faham, mudah tak nak infak? Mudah. Tapi sekarang ramai tak orang salat tapi kedekut. Sebab tak baca Quran dulu, tak faham Quran dulu. Di hujung tu Allah kata apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Kenapa dia baca Quran dulu? Lepas tu dia salat, lepas tu dia infak. Kenapa? Sebab dia mengharapkan tijarah. Semua orang nak berniaga, tapi banyak yang berniaga rugi. Berniaga apa? Berniaga apa dan berniaga dengan siapa yang tak mungkin rugi? Bahkan untungnya berlipat ganda. Berniaga dengan siapa? Allah.